Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya adalah Nosuliati binti Muhammad akan membentangkan hasil kajian yang telah kami laksanakan di Politeknik Metro Tasik Gelugu. Kajian kami adalah berkenaan dengan keberkesanan proses pendaftaran pelajar dan minggu suai kenal iaitu MSK secara atas talian dan secara bersemuka. So, ini merupakan ahli kumpulan bagi kajian kami terdiri daripada saya sendiri, Nur Suliati binti Muhammad yang merupakan pembentang dan juga penyelidik. Ahli kedua Puan Suhaila binti Sarif dan ahli ketiga Muhammad Hafizul bin. So, secara pengenalannya, seperti kita sedia maklum, Politeknik Metro Tasik Gelugu merupakan satu institusi di bawah JPPKK dan di dalam Kementerian Pendidikan Tinggi di Malaysia lah, yang secara tak langsung terkesan dengan pandemik COVID ini yang telah terjadi selama 2 tahun ini. So, kesan yang paling ketara adalah dalam gelombang pendidikan di mana kelas yang dijalankan secara bersemuka telah ditangguhkan untuk memastikan keselamatan pelajar dan juga pensyarah dan juga masyarakat sekeliling kita. So, aktiviti-aktiviti yang melibatkan pelajar termasuk pendaftaran dan juga minggu suakenal ini telah dan dijalankan secara atas talian. So, penerimaan norma baru ini sebenarnya perlu dilaksanakan di setiap dan di semua institusi mengikut garis panduan khas yang telah ditetapkan oleh JPPKK terutamanya bagi kita ataupun bagi politeknik dan institusi yang berada di bawah JPPKK. Okay. So, kalau kita tengok, kalau ikutkan menurut Zaki pada 2020, perubahan dan transformasi dalam komunikasi dan kaedah penyampaian maklumat amatlah penting untuk memastikan keberkesanan dan kecekapan sesuatu urusan pentadbiran dan pengurusan dalam organisasi. So, kita tengok kajian latar belakang dalam kajian ini iaitu pelaksanaan yang telah dijalankan bagi proses pendaftaran dan juga minggu suai kenal. So, pelaksanaan untuk sesi 1 kita telah laksanakan mengikut takwim akademik JPPKK iaitu pendaftaran pelajar baharu sesi 1 2021 dan 2022 akan dilaksanakan dan telah dilaksanakan sebenarnya pada 20 September 2021 dan semua pendaftaran pelajar pada sesi 1 akan dijalankan sepenuhnya secara atas talian kerana pelajar-pelajar masih tidak dibenarkan untuk hadir bersemuka di kampus. Okey, so pelaksanaan pada sesi 2 iaitu pada sesi 2 2021-2022, pendaftaran pelajar adalah pada 28 Februari 2022 telah dilaksanakan secara bersemuka kerana arahan daripada KPT yang telah membenarkan kemasukan pelajar ke kampus secara berperingkat bermula pada 15 Ogos 2021 yang lepas. Okey, so kita tengok tujuan dan juga objektif kajian yang telah kami laksanakan ini. Sebenarnya tujuan kajian ini dilaksanakan adalah untuk mengenal pasti keberkesanan proses pendaftaran pelajar dan minggu suai kenal yang telah dilaksanakan itu secara atas talian pada sesi 1 dan secara bersemuka pada sesi 2 di Politeknik Metro Tasik Gelugu. So, objektif yang pertama adalah mengenal pasti keberkesanan proses ini pada sesi 1 iaitu secara atas talian dan juga mengenal pasti keberkesanan proses yang telah kita laksanakan secara bersemuka pada sesi 2 2021 dan 2022. Okey, so metod yang telah kita laksanakan adalah kajian yang kami laksanakan ini adalah secara kuantitatif iaitu menggunakan borang soal selidik secara atas talian yang melalui Google Form sebagai instrumen kajian bagi kaedah pengumpulan data. Hasil dapatan kajian diterangkan menggunakan statistik deskriptif menggunakan peratusan purata. So, seramai 96 responden bagi sesi 1 dan seramai 54 responden bagi sesi 2 untuk pelajar baharu mendaftar dan selesai menjalani MSK di PMTG yang menjawab soal selidik yang telah kami edarkan. So, jumlah keseluruhan responden yang menjawab soal selidik ini bagi kedua-dua sesi adalah 150
orang pelajar. So, kenapa responden kita berbeza untuk sesi 1 dan sesi 2? Ini adalah kerana responden pelajar adalah mengikut bilangan pelajar yang telah mendaftar sebagai pelajar baharu di Politeknik Metro Tasik Gelugor. Walaupun norma kemasukan untuk setiap sesi di Politeknik Metro Tasik Gelugor adalah 120, so 96 pelajar telah mendaftar pada sesi 1 dan 54 pelajar telah mendaftar untuk sesi 2. So, kesemua responden kita adalah terdiri daripada pelajar baharu lah. Okey, so soal selidik yang telah diedarkan mempunyai 3 bahagian, iaitu bahagian pertama, maklumat pelajar, dan bahagian kedua, proses pendaftaran dan pelajar baharu, dan bahagian ketiga adalah berkenaan ataupun item berkenaan dengan minggu suai pelajar. So, borang soal selidik ini menggunakan skala Likert. Okey, so seterusnya respon pelajar yang diambil digabungkan bagi memudahkan analisis data, di mana jawapan penyataan sangat setuju digabungkan dengan setuju bagi mendapatkan satu respon positif, iaitu setuju serta berpuas hati. Manakala skala Likert respon sangat tidak setuju dan tidak setuju menunjukkan pendapat yang negatif dan tidak berpuas hati terhadap pelaksanaan proses ini. Okey, so ini merupakan dapatan kajian dan perbincangan dalam kajian inilah. So, kalau kita tengok, first kali adalah latar belakang responden untuk sesi 1 dan sesi 2. So, pecahan responden kita ikutkan by program, iaitu program yang ditawarkan di Politeknik Metro Tasik Gelugor lah. First kali adalah diploma pengajar video dan filem, program yang ditawarkan, dan juga program kedua yang ditawarkan adalah Diploma Teknologi Maklumat, Teknologi Digital. So, ini adalah pecahan responden mengikut sesi by program. So, responden untuk sesi 1, seramai 42 responden yang menjawab bagi pelajar video dan filem, dan juga 54 pelajar teknologi maklumat. So, untuk sesi 2, 34 pelajar video dan filem dan 20 orang pelajar teknologi maklumat. So, seramai 150 responden yang terlibat dalam kajian yang telah kami laksanakan. Okey, so analisis yang menunjukkan daripada 150 orang responden ini didapati 90 orang pelajar adalah pelajar lelaki dan juga 60 orang pelajar sahaja adalah pelajar perempuan. Kalau ikutkan di Politeknik Metro Tasik Gelugor, kita memang bilangan pelajar lelaki lebih ramai daripada bilangan pelajar perempuan. Okey, so analisis yang kedua adalah berkenaan dengan perbandingan proses pendaftaran pelajar baru bagi kedua-dua sesi lah. So, kalau kita tengok kat sini, 1 hingga 8 merupakan item yang ada di bahagian 2, iaitu proses pendaftaran pelajar baru. Di mana item yang pertama adalah iklan yang dihebahkan mudah difahami, arahan dan panduan permohonan jelas, arahan di dalam buku, di dalam panduan pendaftaran pelajar baharu mudah difahami, borang-borang berkaitan dengan borang-borang mudah difahami dan dilengkapkan, urusan pembayaran yuran pengajian berjalan lancar, urusan pendaftaran online di SPMP berjalan lancar, serta layanan dan respon dan maklum balas daripada urus dia adalah baik, dan secara keseluruhannya proses berjalan lancar. Okey, so dapatan, kalau kita tengok kat sini, dapatan untuk kedua-dua sesi menunjukkan pelajar sangat berpuas hatilah dengan proses pendaftaran yang dilakukan. So, pada sesi 1 sebanyak 95.2% pelajar sangat berpuas hati, manakala peratusan kepuasan hati pada sesi 2 adalah lebih tinggi, iaitu 98.6%. Okey, so bagi setiap item bahagian ini juga menunjukkan peratusan pelajar sangat berpuas hati, yang sangat tinggilah untuk item nombor 4, nombor 5, nombor 7 dan nombor 8, iaitu mendapat 100% ataupun 100%. Kesemua pelajar berpuas hati dengan proses inilah. Okey, so seterusnya
Okey, seterusnya adalah yang ketiga, analisis perbandingan minggu sesuai kenal pelajar bagi kedua-dua sesi di bahagian yang ketiga lah. Okey, seterusnya berdasarkan jadual ini, kajian yang telah kita laksanakan berdasarkan instrumen yang kita edarkan, kesemua pelajar pada sesi 2 sangat berpuas hati dengan minggu sesuai kenal yang diadakan kepada mereka dengan mendapat peratusan sebanyak 100% bagi bagi 17 item daripada 18 item yang pelajar jawablah. Okey, so purata keseluruhan bagi item di bahagian 3 iaitu MSK pelajar bagi sesi 2 adalah sebanyak 99.79%, manakala dapatan bagi sesi 1 pula adalah sebanyak 97.89%. Bagi purata keseluruhan bagi semua item lah. Walaupun peratusan perbezaan purata bagi kedua-dua sesi adalah sedikit saja perbezaan, tetapi ia jelas menunjukkan bahawa pelajar-pelajar baharu sebenarnya lebih berpuas hati jika MSK dijalankan secara bersemuka di PMTG berbanding dengan pelaksanaan yang dijalankan di atas talian sebenarnya. Okey, so secara kesimpulannya dapat dirumuskan berdasarkan daripada dapatan kajian yang telah diperolehi yang hanya menunjukkan perbezaan yang sangat sedikit bagi kedua-dua bahagian pendaftaran MSK, pendaftaran pelajar dan juga minggu MSK pelajar bagi kedua-dua sesi, iaitu sebanyak 3.4% untuk proses pendaftaran dan juga hanya 1.9% perbezaan untuk MSK pelajar bagi kedua-dua sesi. Walau bagaimanapun, berdasarkan nilai peratusan tertinggi, jelas menunjukkan kesemua pelajar sebenarnya lebih berpuas hati dengan pelaksanaan pendaftaran dan MSK secara bersemuka berbanding dengan atas talian. Ini kerana bila bersemuka, aktiviti yang kita jalankan ataupun yang dilaksanakan kepada pelajar, pelajar akan lebih nampak ataupun pelajar lebih jelas tentang kita boleh menunjukkan perkara-perkara atau aktiviti dengan secara physical attraction lah sebenarnya kepada pelajar. Okey, namun begitu objektif bagi pelaksanaan pendaftaran pelajar baharu dan MSK pelajar di kedua-dua sesi ini adalah tercapai kerana kedua-dua sesi mendapat peratusan purata keseluruhan kepuasan hati melebihi 80%, iaitu sasaran yang telah disetkan oleh unit hal ehwal pelajar bagi kedua-dua proses, iaitu pendaftaran dan juga minggu sesuai kenal yang akan dijalankan oleh unit hal ehwal pelajar bagi kedua-dua sesi ataupun di setiap sesi kemasukan pelajar baru. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.